Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC, dan ini program cerita kami memaparkan kepada anda sisi bagaimana wakil-wakil Astro Awani, wartawan Astro Awani dan juga warga kerja Astro Awani mengumpul bahan berita yang kami paparkan di laman web kami astroawani.com dan juga setiap buletin Awani. Baik, ini adalah di Sarawak di mana keadaan geografi yang luas dan juga penempatan yang berselerak selain jauh dari pekan maupun bandar. Ini adalah fakta penduduk pedalaman Sarawak dan juga Sabah. Mengambil contoh di penduduk di pedalaman Sarawak, ada antara mereka yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri ataupun stateless. Sama ada tercecer ataupun tidak berdaftar. Itu bukan isunya. Sedar ataupun tidak penduduk di pedalaman dan tidak punya dokumen pengenalan diri ini juga perlu divaksin. Semalam kami bawakan laporannya. Hari ini kami nak bersama dengan wartawannya Nuzuluddin Abdul Razak, wakil Astro Awani Sarawak yang bersedia pada ketika ini. Nuzul, apa perkembangan terkini, keadaan semasa kalau boleh digambarkan tentang stateless, penduduk yang tidak mempunyai pengenalan diri di sana ini, dan kita perkaitkan dengan bagaimana usaha kita untuk memberikan vaksin kepada mereka. Bagaimana cabarannya? Baiklah Najib, untuk perkembangan semasa pada bermulanya program imunisasi COVID kebangsaan PICK di Sarawak, kita sudah menjangkakan ada beberapa situasi yang akan melibatkan penduduk-penduduk di kawasan pedalaman, khasnya dengan mobile outreach pusat pemberian vaksin yang sedang dilaksanakan ini. Kita akan menjumpai beberapa kelompok masyarakat yang tidak begitu besar jumlahnya, namun mereka ini adalah orang asal ataupun masyarakat pribumi yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri ataupun MyCard, ataupun tidak mempunyai pengenalan diri seperti sijil lahir, dan mereka ini juga berhak untuk mendapatkan vaksin seperti mana masyarakat yang lain. Kita ingin menumpukan perhatian kepada kawasan pedalaman kerana isu stateless ini banyak berlaku di kawasan luar bandar yang sukar dijangkau. Ini berlaku atas beberapa faktor. Dan 12 Jun lalu, apabila bukanya PPV di klinik kesihatan Longsan, maka ada beberapa kelompok masyarakat yang datang, yang stateless ini cuba untuk mendapatkan vaksin. Namun mereka perlu untuk mendapatkan pengesahan daripada ketua kaum, ketua masyarakat, tuai rumah ataupun agensi-agensi kerajaan yang terlibat, antaranya di pejabat daerah dan pejabat residen. Dan kita tidak nafikan ini salah satu prosedur yang perlu dilaksanakan di kawasan pedalaman atas faktor-faktor tertentu. Dan Kerajaan Negeri Sarawak tidak mengabaikan tanggungjawab mereka, Kerajaan Negeri, dan juga hak penduduk-penduduk ini untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kerana ini adalah usaha bersama bagi memastikan rakyat di negeri Sarawak ini dapat divaksin dan mencapai angka 80% menjelang Ogos kelak. Dan ini adalah usaha yang perlu digerakkan secara bekerjasama dengan masyarakat. Dan kita faham isu ini berlaku terlalu lama, melibatkan bukan sahaja negeri Sarawak dan juga di negeri-negeri yang lain. Dan apabila tibanya tempoh pandemik COVID-19 ini, perkara ini semakin jelas. Dan ini melibatkan isu kebajikan dan fokus kita tertumpu kepada untuk mencipta kelompok kesihatan yang lebih luas. Dan apa kaedah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri? Kita menyelusuri apa perkembangan semasa dan juga jawapan-jawapan daripada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JP BNS dan juga Timbalan Perdana Menteri Sarawak, termasuk wakil rakyat, bagaimana usaha untuk membantu mereka ini menerima vaksin bersama dengan penduduk yang lain, sebaris dengan penduduk di rumah panjang yang lain dan kampung-kampung yang lain yang mereka telah hidup bersama puluhan tahun lamanya. Dan mereka menyenaraikan, kerajaan negeri sebenarnya telah menyenaraikan dan come up dengan satu mekanisme yang sangat kukuh, yang strategik bagi memastikan penduduk yang tidak ada dokumen ini dapat menerima vaksin seperti yang lain. Antaranya seperti saya sebutkan tadi, mereka perlu mendapatkan surat pengesahan daripada jawatankuasa yang terlibat, khasnya tuai rumah dan ketua kampung, dan mereka ini memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi pengesahan adakah penduduk ini memang lahir daripada kalangan orang asal di situ, pribumi di situ, supaya dokumen ini walaupun simple, mudah, tapi ia memberikan satu makna bahawa mereka ini adalah kelompok warga negara yang lahir di Sarawak daripada etnik mungkin Kenyah, Penan dan sebagainya yang berkaitan yang tinggal di kawasan pedalaman, Najib. Okey, Nuzul, kalau kita melihat kepada apa yang Nuzul katakan tadi, ini menuntut kepada usaha pihak berkuasa, pihak yang the power that be untuk menentukan bagaimana untuk melaksanakan perkara tersebut. Tadi Nuzul sebutkan apa perancangan mereka dan sebagainya. Setakat ini bagaimana usaha ini diperkasakan untuk mendekati golongan-golongan
tanpa dokumen ini untuk memastikan bahawa mereka ke hadapan menawarkan diri untuk menerima vaksin dan sebagainya? Perkara ini berlaku dalam setiap kelompok masyarakat. Ada masyarakat yang takut untuk menerima vaksin, ada masyarakat yang mahu menerima vaksin. Dan kelompok yang stateless ini, mereka dalam kelompok ini juga. Dan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri 11 tahun yang lalu melalui Jabatan Pendaftaran Negara pergi ke pelosok-pelosok pedalaman untuk mendaftarkan mereka ini, kerana kita tahu dengan kekangan pengangkutan, dengan kekangan kos kehidupan mereka, dalam masa tersebut mereka tidak mendaftar anak-anak mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan, dan ini berlanjutan sehingga ke hari ini. Dan usaha wakil rakyat membawa diri mereka ke pedalaman dan membantu mereka ini dengan memberikan peluang dan ruang kepada golongan stateless ini untuk mendapatkan satu dokumen yang sah. Dan proses ini sentiasa berjalan termasuk melalui program pemberian vaksin mobile outreach ini. Ya, dan juga kerajaan negeri memang kita tahu Sarawak melaksanakan program vaksin dahulu, daftar kemudian. Dan platform ini digunakan sebaiknya oleh kerajaan negeri melalui wakil rakyat, melalui pemimpin di akar undi untuk memastikan tiada seorang pun penduduk di kawasan tersebut yang tertinggal. Sebagai contoh, Najib, di Klinik Kesihatan Longsan, sebuah PPV yang menempatkan beberapa buah kampung, maka penduduk untuk mendapatkan vaksin perlu melalui sungai, merentasi sungai, lebih 1 jam untuk sampai ke PPV. Dan bayangkan kalau stateless ini, bila tibanya di sana, mereka diarahkan balik untuk mendapatkan dokumen. Ini pastinya sesuatu yang menyusahkan dan akan memberikan impak kepada penduduk yang tidak mempunyai dokumen ini dan memberikan mereka satu perasaan bahawa mereka tidak dipedulikan. Dan itu bukan yang kita mahu. Yang kita mahu tunjukkan adalah keprihatinan kerajaan negeri untuk memberi vaksin pada semua masyarakat, tak kira siapa mereka. Dan ini dilaksanakan dengan jelas antara usahanya juga. Kita meminta senarai-senarai ini daripada pejabat-pejabat daerah untuk memastikan maklumat data terkini ini dikemas kini, kerana kehadapan dalam masa sekarang ini dan yang akan datang, kita akan menubuhkan beberapa lagi PPV bergerak di kawasan pedalaman, dan kita tidak menolak kemungkinan di kawasan tersebut juga ada masyarakat yang tidak mempunyai dokumen ataupun bukan warga negara ini, Najib. Ya, Nuzul, sudah pasti kita melihat bahawa Sarawak ini antara negeri yang terkehadapan dalam pemberian vaksin. Dari segi jumlah dos pemberian vaksin itu antara negeri yang tinggi pemberiannya. Kita melihat sebelum ini di peringkat pusat mengumumkan bahawa mereka ingin melihat kawasan pedalaman untuk diberikan single dose ataupun dos tunggal vaksin ini. Namun vaksin-vaksin yang berdos tunggal ini kita belum perolehi di Malaysia. Kalau di Sarawak itu bagaimana perancangannya? Bagaimana mungkin tanggapan penduduk-penduduk di pedalaman ini yang terpaksa menunggu untuk sudah mendapat satu dos, menunggu pula dos kedua dan sebagainya, sedangkan jarak mereka untuk keluar daripada kawasan kampung sebagai contoh dan pihak KKM untuk datang ke kawasan tersebut jauh. Bagaimana tanggapan mereka semua perkara ini? Perkara ini bermula daripada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak sendiri. Sebelum kerajaan kita mengumumkan akan menggunakan Cansino dengan Johnson & Johnson, terdahulu pada awal tahun ini pengurusi JPBNS ada mengumumkan hasratnya untuk meminta kerajaan pusat memperuntukkan hampir 600,000 dos vaksin Cansino yang mempunyai 1 dos penggunaan. Dan ini adalah satu permintaan yang saya katakan amat sesuai dan bertepatan dengan struktur demografi dan geografi di negeri Sarawak. Di bahagian Long-Long dan Nanga-Nanga, terutama di kawasan Kapit, Miri, Bintulu, Betong, Serikir dan pedalaman itu memerlukan perjalanan yang agak jauh. Dan bayangkan jika berlaku kes jangkitan di Long Lamai, contohnya, mereka perlu menggunakan helikopter untuk terbang dalam tempoh 2 jam. Kalau perjalanan darat 10 jam, termasuk merentasi laluan sungai. Ini antara cabaran yang perlu dilihat oleh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri bersama-sama untuk memilih apa mekanisme yang paling tepat untuk digunakan. Pastinya Cansino dengan Johnson & Johnson ini merupakan salah satu jalan penyelesaian yang dicari. Ini merupakan jalan tengah untuk memastikan program vaksinasi di kawasan pedalaman kelak dapat dilaksanakan dengan lebih pantas. Kita lihat kalau vaksin yang kita ada sekarang ini, kita perlukan 2 dos. Dalam tempoh 14 hari, perlu lagi kembali ke pusat vaksinasi tersebut untuk menerima vaksin. Dan mungkin akan berlaku sesuatu dalam tempoh tersebut. Dan jika menggunakan vaksin 1 dos ini, ia akan memudahkan, meningkatkan tempoh dan juga mengurangkan kos perjalanan. Bayangkan untuk menghantar vaksin menggunakan helikopter.
setiap hari untuk kekuasaan pedalaman ini sudah jelas menggunakan satu kos yang amat tinggi. Walaupun kerajaan negeri rela untuk menampung semua kos-kos ini, tapi dalam tempoh yang sehingga menjelang Ogos ini, kita cuba untuk mengurangkan dan mungkin kita boleh gunakan kos yang ada untuk menampung keperluan PPV dan juga untuk membantu masyarakat di pedalaman khasnya dari segi infrastruktur kesihatan. Kerana perlu diingat juga, mereka PVV ini ditubuhkan di kawasan penempatan penduduk secara lokaliti. Kerana memilih PPV yang paling terdekat dengan mereka. Dan ini kalau kita gunakan satu dos vaksin sahaja, maka ini akan memberikan kemudahan kepada penduduk yang dahulunya perlu 2 kali mendapatkan vaksin keluar menggunakan bot, laluan balak yang agak mencabar. Dan program seperti ini pastinya akan memberikan satu impak yang besar kepada kelancaran PICK di negeri ini, Najib. Bagaimana kesiapsiagaan, secara ringkasnya, kesiapsiagaan negeri Sarawak sendiri? Kerana 7 hari lepas, negeri Sarawak sendiri memohon kepada kerajaan di peringkat pusat ini bahawa utamakan negeri Sarawak untuk vaksinkan Sino ini supaya mudah untuk dari segi pengurusan kos dan sebagainya untuk dihantar, diberikan suntikan kepada penduduk di pedalaman. Bagaimana setakat ini persediaan di negeri Sarawak sendiri? Saya boleh katakan JPBNS dengan Kerajaan Negeri Sarawak ini mempunyai perancangan yang sangat strategik. Apa yang pasti, setiap klinik kesihatan yang kita ada di Negeri Sarawak ini sudah melalui satu SOP ataupun pengenalan kepada mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan semestinya anggota-anggota dan kaki tangan KKM yang bertugas mempunyai pengalaman yang cukup luas untuk mengendalikan vaksin ini.